Baik ya, kita mulakan suratul An'am. Ya, mulai daripada ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau, ayyu syai'in, apakah sesuatu, apakah sesuatu akbaru, yang lebih besar, syahadatan, persaksian. Qul, katakanlah oleh engkau, Allahu Allah, syahidun, yang menyaksikan, baini, di antaraku, wa bainakum, dan di antara kamu. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ia, ilayya, kepadaku, hadza, ini, Al-Qur'anu, akan Al-Qur'an, liunzirokum, supaya aku beri ancam akan kamu, supaya aku beri ancam akan kamu, bihi, dengannya, waman, dan orang yang balago, telah sampai ia, a'innakum, adakah bahawasanya kamu, adakah bahawasanya kamu, la tashhaduna, sungguh kamu saksikan, anna, bahawasanya, ma'allah, bersama Allah, alihatan, ada Tuhan-Tuhan, ukhra, yang lain. Qul, katakanlah oleh engkau, innama, sesungguhnya tidak lain, huwa, dia, nanti silap-silap ya, ulang balik ya, daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Qul, katakanlah oleh engkau, la ashhadu tu, sorry ya, la ashhadu, tidak aku saksikan. Sambung lagi depannya.
Kul, katakanlah oleh engkau, innama, bahawasanya innama nanti ya, sesungguhnya tidak lain ya. Sesungguhnya tidak lain. Huwa, dia, ilahun wahid, Tuhan yang esa. Wa innani, dan bahawasanya aku. Nanti, sorry. Wa innani, dan sesungguhnya aku, bukan bahawasanya, sebab tak ada lam. Dan sesungguhnya aku, bariun, yang berlepas diri, mimma, daripada apa yang, tusyrikun, kamu sekutukan. Ayat yang ke-20. Allazina, orang-orang yang, yaitu orang-orang yang, atainahum, telah kami berikan akan mereka, al-kitaba, akan kitab, ya'rifunahu, mereka kenal akannya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka kenal, abna'ahum, akan anak-anak mereka, allazina, orang-orang yang, khosiru, telah merugikan mereka, anfusahum, akan diri-diri mereka, fahum, maka mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Ayat 20 ya. Dah. Ayat 21. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang, iftara, telah mengada-adakan ia, alallahi, atas Allah, kadziba, akan kedustaan, atau
Kazzaba telah mendustakan ia. Bi ayatihi akan ayat-ayatnya. Innahu sesungguhnya ia. La yuflihu, tidak ia beroleh kejayaan. Az-zalimun, oleh orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula daripada ayat 19 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ayyu syai'in, apakah sesuatu yang lebih besar, akbar, syahadatan, persaksian. Sudah tentu jawapannya tidak ada yang lebih besar persaksian, ya, selain daripada persaksian yang Allah telah tunjukkan. Allah boleh tunjukkan persaksian keesaannya, adanya langit dan bumi, bulan, matahari, ya, dan segala makhluk. Ini adalah persaksian yang besar. Ya, apakah suatu ada yang lebih besar lagi? Ya, sudah tentu jawapannya tak ada. Kalau tak ada, kul, katakanlah oleh engkau, Allah syahidun, yang menyaksikan, baini, di antaraku, wa bainakum, dan di antara kamu. Kalau dah tak ada Tuhan-Tuhan lain yang boleh nak tunjukkan persaksiannya, jawablah, Allah lah yang menyaksikan di antaraku dan di antara kamu. Wa uhiya ilayya hazal Quran, dan telah diwahyukan kepadaku ini Al-Quran. Maknanya telah diwahyukan kepadaku akan Al-Quran ini. Liunzirakum bihi, supaya aku beri ancam akan kamu dengannya. Maknanya dengan Al-Quran tadi, aku memberikan ancaman, ya, ancaman atau peringatan kepada kamu dengan Al-Quran itu. Wa man balagha, dan orang yang telah sampai ia. Mana yang sampai? Ia peringatan, iaitu Al-Quran yang sampai kepada manusia ataupun jin. A'innakum latashhaduna, adakah bahawasanya sungguh kamu persaksikan, anna ma'allahi alihatan ukhra, bahawasanya bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Mana yang sudah sampai Al-Quran ini, ya, sudah tentu sampai kepada persaksian. Kamu saksikan ke ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala? Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, la ashhadu, tidak aku persaksikan, tidak aku saksikan. Maknanya Nabi dia suruh menjawabnya, bahawa aku tidak menyaksikan ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya tidak lain, dialah Tuhan yang esa, atau Tuhan yang satu. Dialah Allah, Tuhan yang satu. Wa innani, dan sesungguhnya aku, bari'un, yang berlepas diri, mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu sekutukan. Nabi berlepas diri daripada, ya, perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah. Jadi Nabi tak masuk campur. Itu dikatakan berlepas diri.
Ya, sesungguhnya aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Orang-orang musyrikin mempersekutukan Allah, ya, dengan menyembah berhala-berhala. Jadi kata Nabi, aku berlepas diri daripada kamu. Ayat yang ke-20. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab. Ya'rifunahu, mereka kenal akannya. Maksudnya, siapa mereka yang diberikan kitab? Kitab apa? Kitab di sini ialah kitab Taurat. Mereka ini ialah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya orang Yahudi. Zaman Nabi dulu ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat dia. Ya, dia sebagai ulama. Ya, taraf dia ada taraf ulama. Ya, pada kalangan orang Yahudi. Ya, mereka berpegang kepada kitab Taurat. Ya'rifunahu, mereka kenal akannya. Mana mereka kenal akan Muhammad. Kama ya'rifunah, sebagaimana mereka kenal abna'ahum, akan anak-anak mereka. Abdullah bin Salam ini kenal Muhammad. Dia baca kitab Taurat dan mengimani kitab Taurat dan membenarkan kerasulan Nabi SAW. Jadi diterangkan dalam Quran, Abdullah bin Salam ni, ya, mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ya, ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya, wahai, ya, Abdullah bin Salam, kenapa ayat ini memberitahukan bahawa kamu kenal Muhammad, ya, seperti kenal anak-anak kamu? Ya, maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya, kami kenal Muhammad dengan persaksian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Tapi aku kenal anak-anakku. Aku tidak pernah mengatakan aku bersaksi. Tak ada. Tapi aku kenal Muhammad dengan persaksian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jawab Abdullah bin Salam. Ya. Allazina khasiru anfusahum. Ya, orang-orang yang telah merugikan mereka akan diri-diri mereka. Ya, mana mereka merugikan diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Yang merugikan diri mereka, itulah golongan yang tak beriman. Maka beruntunglah, ya, Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi ketika itu, yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menjadi seorang Muslim yang baik bersama dengan rakan-rakannya, ya, yang sehaluan dengan Abdullah bin Salam. Sehingga, ya, Allah kekalkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Ya. Baik, ayat yang ke-21. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang yang telah mengada-adakan ia alallahi, atas Allah, kaziba, akan kedustaan. Siapa? Ya, persoalannya, siapa yang paling zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah? Dia kata Allah itu ada sekutu, Allah itu ada anak. Ini semuanya reka-rekaan, dusta. Ya, dusta terhadap Allah. Menuduh Allah kata ada anak. Menuduh Allah kata ada sekutu. Au kazzaba bi ayatihi, atau telah mendustakan ia akan ayat-ayatnya. Ayatnya ialah Al-Quran. Al-Quran yang datang didustakan, mentah-mentah didustakan. Bukan nak beriman, ya, tapi dicari jalan supaya, ya, orang keliru dengan Al-Quran ini. Maka dikatakanlah bahawa Al-Quran ini
sihir Muhammad. Jangan dekati. Nanti terpengaruh. Ada yang mengatakan itu syair Muhammad. Muhammad reka-reka saja untuk menyedapkan telinga sebagai syair. Dituduh syair. Sampai kadang mengatakan Nabi Muhammad tu majnun. Muhammad tu dah gila dah. Janganlah ikut. Muhammad tu dah tak betul dah. Macam itulah. Orang ini dikatakan innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya ia beroleh kejayaan oleh orang-orang yang zalim. Yang zalim ni, mereka yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu mengadakan dusta dan mendustakan ayat Allah, yaitu Al-Quran. Ini adalah golongan yang tidak akan berjaya di akhirat nanti. Walaupun di dunia setengahnya berjaya. Mereka telah berbuat dusta, mereka berjaya. Tapi di akhirat, mereka tidak akan berjaya. Baik, kita teruskan lagi dengan tata bahasa dia. Daripada ayat 19 tadi. Ayat 19. Macam mana? Ada apa ni? Kamus ada dapat tak? Tanya kamus. Ada beli kamus tak? Dah dapat dah. Ajar tu dapat dah. Alhamdulillah. Ajar pun dapat. Bagus dia. Tak payah berkongsi. Tak gaduh. Sorang-sorang. Tak ada nak gaduh-gaduh. Tu Ajar Sarifah Mazna dapat? Dah dapat dah. Tutup mic tu. Okey, alhamdulillah. Baik, kita sekarang ni nak mencari erti. Contohlah, kita ambil di sini perkataan akbaru. Saya tak tahu siapa punya mic ni yang ada menyebabkan bunyi belakang tapi saya tak pasti lagi nanti siapa akbaru. Akbaru tu maknanya lebih besar. Okey. Sekarang ni kita nak cari perkataan akbaru ni, mesti ambil daripada 3 huruf dia. 3 hurufnya apa? Kaf, ba dengan ra Kaf, ba dengan ra. Sekarang cuba gunakan, kamu pegang kamus, ambil cari huruf kaf, lepas kaf ba, kaf alif, kaf ba. Kaf lepas apa? Fa, kof, kaf. Ikut abjad macam tu. Fa, kof, kaf. Jadi ni belum dapat lagi, masih mencari bab kaf. Kaf ni lepas kof, kaf. Fa, kof, kaf. Baik. Sekarang kita akan jumpa, rasa sama kot dia punya apa? Dia punya kamus ni muka surat sama kot. Baik, 334. Cuba tengok 334. Atas 334 tu ditulis kaf dengan bintang. Muka surat 334 nampak tak bintang? Bintang tu, kaf tu makna bab kaf. Jadi dimulakan dengan kaf. Kemudian ke bawah kaf ba, memula kaf alif, kemudian kaf ba. Lepas kaf ba, kita nak cari kaf ba lah ni. Jadi kaf ba tu kita tengok urutan dia. Sampai 135 sebelah kiri. Muka surat 135 sebelah kiri atas. Atas baris yang ke berapa daripada atas? 2, 4, 6, 8.
Daripada atas, kiri 8. Muka surat 335. Jumpa tak? Mic tu buka sikit. Siapa yang tak buka, buka mic ya. Ada mic yang tertutup tu, mana saya tutup lah. Ada bunyi ya. Okey. Sekarang ni, jumpa tak? Kabaro bunyinya kaburo. Ya. Kaburo. 2, 4, 6. 6 ya, muka baris 6, baris 6. Baris 6, kaburo. Jadi kaburo ya, di sini dengan makna tua umur. Ya. Lebih tua umur daripada si Fulan. Ya. Kemudian bawah dia kaburo yakburu kabron. Besar lawan kecil. Jadi kita ambil perkataan ya, kaburo, mudhari'nya yakburu. Yang bawah pun sama maknanya. Kaburo yakburu, masdarnya kibaron. Kibaron. Itu masdar ya. Nama terbitan dia, kibaron. Jadi begini. Sekarang ni bila kita jumpa kabaro, kita nak bariskan apa kita tak tahu. Kabaro ke, kabiro ke, ya kita tak tahu. Jadi sebab itu bila tengok kamus, perkataan kabaro ni tak boleh baca kabaro. Dia kena baca kaburo. Itu mana asal dia 3 hurufnya kaburo. Ini kamus ni membetulkan baris dia. Jadi madinya ialah kaburo. Mudhari'nya apa? Yakburu. 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 Jadi sekarang yakburu maknanya kaburo telah besar ia. Yakburu ia besar. Macam mana kita nak buat fi'il amar kalau kita jumpa fi'il mudhari'? Yakburu. Ya, sudah tentu kita matikan huruf akhir. Huruf akhirnya matikan dulu, ba dengan ro tu bur. Kemudian ya tu ganti alif. Sebab kaf tu tanda mati, dia tak boleh bunyi. Jadi kita kena letak alif untuk membunyikan kaf. Apa nak bunyikan kalau alif dengan kaf? Ujungnya dah bunyi bur. Jadi kalau bunyi bur, awalnya juga bunyi dhammah. Ukbur. Kalau depan dengan depan. Depan tu dhammah lah ya. Jadi dhammah dengan dhammah. Jadi bunyinya ukbur. Di sini dia tidak akan disebutkan fi'il amar dengan fi'il nahi, tak perlu disebut. Sebab ya, fi'il amar dengan fi'il nahi ni kita kena belajar sorof. Ya, daripada mudhari' tu kita dah boleh buat sendiri fi'il amar atau fi'il nahinya. Ya. Jadi sekarang fi'il amarnya kita dah boleh buat sendiri, bunyinya ukbur. Nahinya apa nahi dia? La takbur. Sebab 3 huruf tak boleh bunyi tuk, bunyi tak, ya. La takbur. Isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Kabirun apa? Kabirun, run. Kabirun. Tapi biasanya untuk bab ini, biasa untuk bab ini, dia lebih kepada bunyi bawah, bunyi ya. Kabirun. Ada ya. Kabayaro. Kabirun. Ya. Isim maf'ulnya maf'ulun, wazan dia maf'ulun. Maf'ulun apa bunyinya? Makburun apa? Makburun. Baik, ulang semula. Madi apa? Kaburo. Mudhari'
yakburu, amar, ukbur, nahi, la takbur, isim fa'il, kabirun, isim maf'ul, makburun. Ya. Macam itulah dia punya wazan dia. Ya. Jadi kalau kita nak cari yang lain-lain tu, contoh kita pandang ke bawah, cuba tengok bawah sekali. Baris tu bawah sekali, kabirun. Itu isim fa'ilnya. Kabirun. Jamak dia, jim tu mana jamak ya? Jamak tu mana lebih daripada satu lah. Kalau jamak, kibarun ataupun kubara. Dalam Quran dia ada disebut kubara'u. Kubara'u. Itu mana jamak daripada besar. Yang besar. Kubara' yang besar-besar. Ya. Kemudian muka surat sebelah pula, sebelah 336 muka surat 336 sebelah kanan lagi. Ya, kita tengok baris nombor 3. Sebelah kanan 3 akbaru. Yang kita jumpa dalam Quran akbaru maknanya apa? Lebih besar. Yang lebih besar. Jim tu ditulis jim. Jim tu mana jamak ya? Jim tu mana jamak? Jamaknya ialah akabir atau akbaruna. Mana kalau banyak yang dikatakan lebih besar. Ya, banyak lebih besar. Maknanya kena akabir atau akbaru. Tapi itu tak apalah, kita tinggalkan dulu. Kita ingatkan akbaru tu. Okey, akbaru makna lebih besar. Cuba tengok bawahnya lagi lepas kubra. Kemudian Allahu Akbar. Jumpa tak? Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Besar. Jadi akbar tu maknanya isim tafdil. Lebih besar. Ya. Okey, lain-lain perkataan. Cuba lain-lain perkataan. Tengok bawah. Bawah sekali, bawah yang tengah-tengah. Kalau daripada bawah saya kira ya. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Daripada bawah kanan tu. Kabasa, yakbisu, kabsan. Inilah yang kita maknanya kamus yang kita nak cari. Kamus yang nak kita cari ada madi, kabasa madi, ada mudhari yakbisu, ada masdar kabsan. Ini yang kamus yang kita nak cari untuk mencari makna-makna kalimah-kalimah asal Arab tadi. Ya. Jadi kabasa mudhari'nya apa? Yakbisu, masdarnya kabsan. Kalau cara terjemah ikut sorof macam mana? Kabasa. Makna di sini saya bagi satu makna menekan. Kalau kabasa, fi'il madi. Dah lupa lah tu. Telah menekan ia. Apa? Kalau madi, telah menekan ia. Kalau mudhari'? Ia menekan. Kalau masdar? Penekanan. Ini bukan amar. Ini masdar. Masdar ini nama terbitan. Nama terbitan. Jadi dalam kamus, dia dibagi makna asas. Asasnya maknanya ialah menekan. Ya, menekan. Jadi kita kena terjemah. Kalau kita belajar sorof, kita kena terjemah secara sorof lah. Kabasa fi'il madi kena letak telah menekan ia. Yakbisu mudhari ia menekan.
Kabesan penekanan. Macam tu. Okey. Sekarang ni bila jumpa mudhari', kita pandai buat fi'il amar. Cuba kita buatkan fi'il amar yakbisu. Kalau fi'il amarnya macam mana? Matikan sin. Bis. Matikan sin, bunyi apa? Bis. Kaf tanda mati tak boleh bunyi. Ya tu buang sebab ya tu yang mudhari', ya buang. Jadi kalau kaf tak boleh bunyi, tambah apa? Tambah alif. Apa nak bunyikan kalau ada alif? Kena bunyikan bawah ikbis. Bunyi atas, ingat ya, bunyi atas, akbis contohnya, bunyi atas hanya untuk 4 huruf sahaja. Kalau fi'il madinya 4 huruf, baru boleh bunyi atas. Selain daripada tu, kena bunyikan bawah atau depan untuk 3 huruf. Ya. Macam ni, bis, bunyinya ikbis. Ikbis. Ya. Ulang, madinya apa? Kabasa. Mudhari'nya? Yakbisu. Amarnya? Ikbis. Nahinya? Latak. Latakbis. Isim fa'ilnya? Fa'ilun. Fa'ilun. Wazan dia fa'ilun. Kabisun. Apa? Sebut kabisun. Kabisun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Makbusun. Mana yang ringan lidah tu sebut dulu ya. Kabisun, makbusun. Cuba ulang balik. Madi apa? Kabasa. Mudhari'? Yakbisu. Masdar? Tak, masdar. Dengar soalan. Masdar. Dengar soalan. Masdar. Masdar yang dah dibagi itulah kabesan tu. Dalam kamus. Kan dalam kamus ada 3. Madi, mudhari', masdar. Ulang balik. Ulang balik. Madi. Ulang balik. Kabasa. Mudhari'. Masdar. Amar. Ikbis. Nahi. La takbis. Isim fa'il. Kabisun. Isim maf'ul. Makbusun. Makbusun. Ingatkan maf'ulun ya. Maf'ulun. Maf'ulun. Okey. Cuba tengok masih surat 336 sebelah kiri. 336 sebelah kiri, baris yang kelima daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Apa bunyinya? Kataba. Maknanya menulis ya. Kataba. Mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kataban atau kitaban atau kitabatan. Dia yang dalam bracket tu ada, kalau lebih daripada 1, 2, 3, itu maknanya masdar ya. Yang ada tanwin tu, itu masdar. Kerana masdar ada 1,
Kadang 2, kadang 3. Macam ni ada 3. Kataban, kitaban, kitabatan. Ada 3 masdar. Ya. Cuba terjemah dulu. Kalau madi kataba apa maknanya? Telah menulis ia. Kalau mudhari? Ia menulis. Kalau masdar? Tulisan. Tulisan. Ada masdar itu tulisan. Ya. Okey. Kalau madi kataba, mudhari yaktubu. Masdar kita ambil satulah. Ya, kitaban contoh. Ambil satu kitaban. Sebab kitaban ni biasa keluar ya. Kitaban. Okey. Amarnya macam mana? Bila jumpa mudhari. Dah jumpa mudhari, macam mana nak buat amar? Yaktubu. Uktub. Okey, pandai. Uktub. Nahi? La taktub. Kalau isim fa'ilnya, fa'ilun. Katibun. Isim fa'ilnya katibun. Isim maf'ulnya maktubun. Maktubun. Okey, dalam segi makna ya. Menulis. Madi telah menulis ia. Mudhari ia menulis. Masdar tulisan. Amar tulislah oleh engkau. Nahi jangan engkau tulis. Jangan engkau tulis. Isim fa'il isim fa'il yang menulis. Isim fa'il ada yang menulis. Isim maf'ul yang ditulis. Okey, pandai. Okey, kita buat contoh lagi lain. Kita tengok pada muka surat 337. Sebelah kiri 2, 4, 6. Baris yang ke-6. 337. Katama mudhari'nya yaktumu, masdarnya katman ataupun kitmanan. Ada 2 saja sampai kitmanan. Yang depannya tu bukannya. Dia katman atau kitmanan. Ya, itu masdarnya 2. Jadi madi katama mudhari'nya yaktumu. Ini maknanya menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Ya. Baik. Kalau nak jadikan fi'il amar macam mana? Yaktumu tu, yaktumu. Mesti boleh buat. Nak buat fi'il amar macam mana? Yaktumu. Uktum. Apa dia? Uktum. Nahi ni kena buat sendiri ya, tak ada dalam kamus. Uktum. Nahi la taktum. Isim fa'il fa'ilun. Katimun. Katimun. Isim maf'ul maktumun. Terkadang ada juga ditulis-tulis sikit. Dia punya kita boleh agak-agak di isim fa'il ke isim maf'ul. Contohnya baris yang bawah sekali. Katimusir. Katimusirri. Mana katimu tu maknanya isim fa'il. Katimu tu mana katimun asalnya. Ya, katimun tu isim fa'il yang menyembunyikan. Kata tadi katimun. Kalau isim maf'ulnya kita tengok muka surat 338 atas sebelah kanan. Baris ketiga. Maktumun.
Maktumun. Ada juga kadang sikit-sikit isim maf'ul ditulis. Contohnya masa ini maktumun yang disembunyikan. Mana yang disembunyikan. Kalau isim fa'il yang menyembunyikan. Isim maf'ul yang disembunyikan. Baik, ulang balik ya. Madhi apa? Katama. Mudhari. Yaktumu. Masdar. Katman. Katman atau kitmanan. Kemudian amar. Uktum. Nahi. La taktum. Isim fa'il. Katimun. Isim maf'ul. Maktumun. Okey. Cuba tengok dalam Quran. Ya, dalam Quran kita sekarang ni nak mencari perkataan ya. Syahadatan. Masih ayat tadi juga, ayat 19. Perkataan syahadatan. Kalau kita nak cari perkataan syahadatan, kita kena cari 3 huruf dia. Apa 3 hurufnya? Sim hadal. Sim hadal ni kalau kita tak tengok kamus, apa bunyinya? Sim hadal. Cuba agak-agak dulu. Syahada. Okey. Betul ke tidak syahada? Kita tengok pada kamus bab shin. Shin yang ada titik ya. Shin ada titik. Sin, shin, sod, dot, tozo. Ingatkan tu. Abjad din. Abjad din. Dal, zal, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin. Lepas sin, shin. Itu ikutkan abjad. 136 yang dah jumpa. Okey, 176. Tujuh. Kata dia 176. Cuba tengok yang dah dapat tu 176. 176. Jadi kalau kita punya kamus yang sama, senang dia macam tu lah. Siapa jumpa dulu? Kena sebutkan. Jadi cepat sikit. Kalau lain-lain kamu kan susah. 176 yang atas sekali. Sebelah kiri. Apa bunyinya? Jadi yang kita sebut syahadah tadi salah. Ya. Jadi kita agak-agak ya tadi syahadah. Tapi sebenarnya tak bunyi syahadah. Bunyinya apa? Syahidah. Itu yang nak membetulkan ni kamus. Kalau kita ragu-ragu syahadah ke, syahidah ke, syahudah. Jadi tengok kamus. Bila tengok kamus, barulah kita jumpa perkataan yang betul, iaitu syahidah. Mudhari'nya apa? Yashhadu. Yashhadu maknanya ia bersaksi. Syahidah telah bersaksi. Ia, yashhadu, ia bersaksi. Syahadatan. Apa makna? Persaksian. Jadi maka yang kita jumpa dalam Quran tadi perkataannya ialah masdar. Syahadatan. Syahadatan tu makna persaksian. Jadi nak cari syahadatan kena cari 3 hurufnya. Iaitu sim hadal. Jadi sim hadal bunyinya syahidah. Yashhadu. Kita terjemah bersaksi ya. Senang. Telah bersaksi ia. Yashhadu, ia bersaksi. Syahadatan, persaksian. Lepas tu baru kita buat fi'il amar daripada mudhari'. Yashhadu, ia bersaksi, fi'il mudhari'. Macam mana nak buat fi'il amar? Matikan dal. Dal tu bunyi had. Bunyi had. Shin tanda mati tak. Shin tanda mati tak boleh bunyi tambah apa? Alif. Jadi bunyinya ishhad. Jadi dah dapatlah fi'il amar. Ishhad. Ya. Nahinya apa? Dia ikut fi'il amar. Ishhad la tashhad. La tashhad. Isim fa'ilnya
Syahidun. Ya. Syahidun. Isim maf'ulnya masyhudun. Ini kalau yang dah biasa, lama-lama dah senanglah ringan lidah nak sebut. Syahidun, masyhudun. Masyhudun. Okey, sekali lagi kita sebut madi apa? Mudhari yashhadu, masdar syahadatan. Syahadatan. Amar ishhad. Nahi la tashhad. Isim fa'il syahidun. Isim maf'ul maf'ulun. Masyhudun. Mana lun pula? Masyhudun. Dia terikut-ikut dengan maf'ulun tu. Jadi masyhudun. 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 Ya. Okey, satu lagi last ya. Satu lagi last. Kita tengok ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kita jumpa perkataan mudhari, perkataan ya'rifuna. Jumpa tak ayat 20 tadi? Ya'rifuna. Okey. Kita nak cari ya'rifuna ni, mudhari ni, kita kena cari madi dia. Hurufnya apa huruf madi dia? Ambil 3 huruf. Ambil 3 huruf. Ya'rifuna tu kita kena ambil 3 huruf. Ain, ra, fa. Okey, kena cari dalam kamus ain, ra, fa. Apa bunyinya? Arifa ke, arofa ke, arufa? Ain. Lepas ain lepas apa? Kena cari ain, rin, fa, qaf, kaf macam ni. Ya. Atau za. 2, 3, 6. Oh, laju tengok tu. 2, 3, 6. Yang lain ni kena ikut. 2, 3, 6 kata dia. 2, 3, 6. Okey. Kita kena cari ain, ra, fa ya. Jadi kena cari ain, ra dengan fa. Jadi kita dah jumpa 2, 3, 6 ni tapi bukan di kawasan tu. Kita kena cari. Lepas ain, kita kena cari ra. Jadi dah terlepas satu. Kena cari sebelumnya. Kena cari lepas ra, zai. Jadi cari ain, ra. Ain, ra. Tak kira lambat-lambat pun tak apa. Kita nak membiasakan. Kita ada jumpa ain, roba, ya. Kemudian lepas ba, fa, qaf. Jadi kita kena caklah ain, ra, fa macam tu. Ya. Jumpa tak? Kalau tak jumpa 2, 3, 2 cuba cari. 2, 3, 2. 2, 3, 2 sebelah kiri atas. Cuba tengok. Ada tak situ? Sebelah kiri, kalau ikutkan baris daripada atas ya, daripada atas 2, 4, 6, 8, 9. Jumpa tak? Arofa. Ini baris ni kena betulkan sikit, mungkin ni ada kesilapan. Bukan yu'rifu ya, ya'rifu. Ya, baris atas ni bukan baris depan ya. Buat pembetulan sikit. Ya'rifu. Dia kalau yu'rifu dah menggunakan a'rafa 4 huruf. Ya. Ya. Jadi a'rafa mudhari'nya apa? Ya'rifu. Tadi kita jumpa dalam Quran ya'rifuna tu jamak. Kalau seorang ya'rifu saja, ya.
Masdarnya apa? Irfatan lagi ada 3. Irfanan lagi 1 ma'rifatan. Jadi yang lebih terkenal ialah perkataan ma'rifah. Ma'rifah tu lebih terkenal biasanya orang sebut ma'rifah, ya. Itu masdar kita ambil ma'rifah lah, senang ya. Okey. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Macam mana nak buat fi'il amar ya'rifu? Nak buat fi'il amar ya'rifu macam mana? Mana pula, ikutlah mudhari'nya. Ra dengan fa mati. Ra dengan fa matikan bunyi apa? Tak, ra dengan fa matikan dulu fa mati dengan ra. Apa barisnya tu? Kan bunyi bawah rif tu, rif. Jadi bunyinya awalnya i'rif. Jadi amarnya i'rif. Dia ikut mudhari'. I'rif. Nahinya la ta'rif. Betul? La ta'rif. La ta'rif. Isim fa'ilnya fa'ilun. Fa'ilun. Arifun. Arifun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Maf'ulun. Ma'rufun. Ma'rufun. Kan selalu orang sebut ma'ruf, yang ma'ruf, amar ma'ruf. Kan? Itu isim maf'ul tu. Amar ma'ruf. Ma'ruf tu isim maf'ul. Cuba ulang sekali lagi. Madi, mudhari', ya'rifu, masdar, ma'rifah, isim fa'il, fi'il amar, i'rif, nahi, la ta'rif, isim fa'il, arifun, isim maf'ul, ma'rufun, ya. Okey. Itu cara-cara kita nak mencari fi'il madi baris yang tepat ialah dalam kamus. Kamus tu adalah panduan mencari barisnya. Masalah barisnya kita tak biasa. Kalau nasara dah biasa. Nasara yang suruh tu biasa. Tapi yang tak biasa ni, baris atas ke bawah macam tadi, syahadah. Ni tak boleh syahadah, syahidah. Syahidah contohnya, ya. Okey. Untuk akan datang tengok Quran, cuba cari dalam kamus ya perkataan yang ada dalam ayat 22. Yang ayat 22 yang digariskan, ya. Yang digariskan saja iaitu perkataan nahsyuru. Nahsyuru, okey. Jami'an, taz'umuna, okey. Ayat 24 ya. 23 tak payah. Ayat 24 terus meloncat. 24 unzur, okey dah. Ayat 24. Loncat terus 24. Unzur, kazabu, kemudian yaftaruna. Yaftaruna. Yaftaruna.
Kemudian satu lagi ayat yang ke-25 ya. 25 perkataan yastami'u. Yastami'u dengan satu lagi perkataan yafqahuna. Yafqahuna. Jumpa tak? Yafqahuna. Ya. Bukan yafqahuna, yafqahuhu, yafqahu. Sorry. Pandai-pandai ya yafqahu. Yafqahu ya. Satu lagi perkataan apa kita nak cari? Perkataan wakron. Wakron. Wakron tu daripada perkataan itu cari dia punya 3 hurufnya ya. Ayat yang ke-25 lepas yafqahu. Lepas yafqahu. Tadi dah jumpa yafqahu, depannya wa fi azanim wakron. Wakro. Ya. Wakro. Itu saja. Cari dalam kamus kata asal dia. Ada madi, mudhari dan masdar. Dalam kamus. Ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Ya, insyaAllah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey semua, ya sama. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Peluh kerana amal.